Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Bersama saya Lia Amira Anorigos dalam Buletin UKAS edisi tengah hari 6 April 2020. Tumpuan berita tengah hari. Tiada bazar Ramadan dan bazar gawai pada tahun ini. Kerajaan Sarawak memutuskan tidak membenarkan operasi bazar Ramadan sepanjang bulan puasa tahun ini dalam usaha memutuskan rantaian jangkitan COVID-19. Bercakap dalam sidang media di Miri pada Ahad, Ketua Menteri Sarawak Datuk Petinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg berkata, bazar gawai yang dekat dengan bulan puasa juga tidak dibenarkan bagi memastikan masyarakat terus selamat daripada COVID-19. Satu perkara yang hendak saya umumkan di sini di Miri ialah Kerajaan Negeri mengambil keputusan tidak membenarkan bazar Ramadan. Kita tidak ada bazar Ramadan tahun ini. Begitu juga dengan bazar gawai, kerana Ramadan dengan gawai dekat berdekatan, memandangkan kepada penyakit COVID-19 ini, dan kita tak mahu dia menjejaskan masyarakat pada keseluruhannya. Kerana ini tahun ini tak payahlah, kalau umur panjang kita balik super tahun kita boleh adakan Ramadan. Ketua Menteri menambah, sebagai menggantikan bazar Ramadan, beliau mengesyorkan jualan sebenar Ramadan dilakukan menggunakan aplikasi dalam talian, iaitu e-Bazar Ramadan, sejajar dengan usaha kerajaan untuk memperkasakan penggunaan teknologi digital. Beralih ke perkembangan COVID-19. Di Kuching, 2 lagi kes kematian akibat COVID-19 dicatatkan pada Ahad, menjadikan jumlah keseluruhan sebanyak 12 kes. Menteri Pelancongan Kesenian dan Kebudayaan Datuk Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, kedua-dua kes kematian itu dilaporkan di Hospital Umum Sarawak. Mangsa kematian yang ke-11 merupakan seorang lelaki berumur 72 tahun dari Taman Sebah Haid, Kuching. Beliau telah dikesan positif COVID-19 pada 28 hari bulan Mac yang lepas. Beliau telah dimasukkan ke ward Hospital Umum Sarawak dan meninggal dunia pada 4 hari bulan April jam 1.37 petang, iaitu semalam. Mangsa kematian yang ke-12 merupakan seorang lelaki berumur 53 tahun daripada Batu Kawah, Kuching. Mewakili Pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak, Datuk Ahmad Douglas Ugah dalam sidang media COVID-19 di Kuching pada Ahad, beliau turut memaklumkan sebanyak 10 kes baharu COVID-19 direkodkan, menjadikan jumlah keseluruhan kes di Sarawak ialah 264 kes. Sementara itu, dalam sidang media sama, Datuk Abdul Karim memberitahu Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak juga telah membenarkan operasi kedai hardware beroperasi semula, iaitu 2 kali seminggu, iaitu pada Selasa dan Khamis. Semua kedai-kedai hardware dibenarkan dibuka 2 hari dalam seminggu, 2 kali dalam seminggu, iaitu pada hari Selasa dan juga hari Khamis, mulai daripada jam pukul 7 pagi sehingga pukul 7 petang. Tambahnya, turut dibuka kedai input pertanian yang menjual baja, racun dan makanan binatang dan kedai menjual alat tukar ganti seperti jentera pertanian dan industri juga pada hari dan masa yang sama. Kini beralih ke laporan sumbangan bantuan makanan susulan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Di Simunjan, sebanyak 997 buah rumah di 19 kampung di zon Temiang dan zon Sungai Apin mula menerima bantuan makanan pada Ahad. Malah, bagi memastikan kelancaran pengagihan bantuan makanan susulan penguatkuasaan Perintah Kawalan Pergerakan itu, Adun Simunjan Aula Dris sendiri turun padang. Sementara itu, seorang penduduk kampung Tanjung Pisang memberitahu dia yang mewakili masyarakat setempat melahirkan terima kasih kepada kerajaan negeri di atas sumbangan tersebut. Bersyukur di atas bantuan dari kerajaan seperti makanan dan apa-apa saja lah. Saya berasa bangga dan saya bersyukur kerana prihatin daripada kerajaan untuk memberi bantuan kepada penduduk kampung ini. Terima kasih kepada kerajaan telah memberi bantuan kepada kami di kampung ini.
Zainuddin Bojeng dari penduduk kampung Selangking juga senada dengan menyifatkan bantuan yang disalurkan dapat meringankan beban penduduk yang terjejas. Saya juga gembira kerana penduduk kampung banyak yang bekerja oleh kerana COVID-19 itu dia silakan keluar daripada rumah lah. Okey, banyak-banyak terima kasih kepada kerajaan Malaysia. Manakala di Bintangor, bantuan bekalan makanan juga turut diagihkan. Tuai Rumah Jawi Luing, Sungai Gemuan Bintangor berkata, penduduk rumah panjang turut terkesan dengan pergerakan terbatas yang menjejaskan pendapatan harian mereka. Kami serumah Tomga amat cukup gagati, tegal semua bentuk tu laban kami ke nak uliah bekerja, nak uliah mulai hari rumah. Sebab nanggu magang semua tekad kerja, laban nak pihak, laban takut juga, laban nak mun. Ni menyau tai ke di kan ujunya, laban tainya nak daripada. Jadi beri terima kasihlah dengan Datuk boleh beri bantu. Sementara itu, bagi Ketua Kampung Selemas Rizal Abdullah, menyifatkan bantuan tersebut amat bermakna kepada penduduk kampung dengan situasi sekarang. Berterima kasih kepada CM dan juga kepada Datuk Ding Kuahing kerana memberi sumbangan kena COVID-19 ini. Saya amat bersyukur benar-benar sebab dapat memberi bantuan sebanyak ini. Sebelum mengakhiri buletin, saksikan video terbitan Kementerian Kesihatan Malaysia mengenai jenis-jenis penutup mulut dan hidung yang sesuai digunakan dan tips penggunaannya. Jenis-jenis penutup mulut dan hidung. Terdapat pelbagai jenis penutup mulut dan hidung di pasaran. Penutup mulut dan hidung jenis kain tidak sesuai digunakan untuk mengelak jangkitan virus. Penggunaannya adalah untuk mengelak kesejukan. Penutup mulut dan hidung jenis PAN tidak sesuai digunakan untuk mengelak jangkitan virus. Penggunaannya lebih kepada fashion. Penutup mulut dan hidung N95 memberi perlindungan kepada petugas kesihatan yang mengendalikan pesakit di hospital. Penutup mulut dan hidung 3 lapis paling sesuai digunakan bagi mengelak jangkitan virus. Siapa perlu memakai penutup mulut dan hidung 3 lapis ini? Kementerian Kesihatan Malaysia menyarankan pemakaian penutup mulut dan hidung jenis 3 lapis kepada golongan berikut: penjaga individu yang ada gejala pernafasan, petugas kesihatan yang mengendali pesakit, petugas di barisan hadapan, individu yang ada gejala pernafasan. Langkah-langkah pemakaian penutup mulut dan hidung 3 lapis. Pastikan bahagian berwarna di luar dan putih di dalam, serta kepingan logam di atas hidung. Tutup keseluruhan hidung dan mulut anda. Pegang kedua-dua tali gelung dan sangkutkan pada telinga. Gunakan kedua-dua belah tangan membentuk kepingan logam mengikut bentuk hidung anda. Tips pemakaian penutup mulut dan hidung. Elakkan menyentuh bahagian dalam dan luar penutup mulut dan hidung. Jangan memakai di bawah dagu. Jangan berkongsi dengan orang lain. Hanya boleh dipakai sekali sahaja. Jangan letak merata-rata. Tukar apabila telah lembap. Dipakai tidak melebihi 8 jam. Pelupusan penutup mulut dan hidung. Pegang kedua-dua tali gelung dan tanggalkan penutup hidung dan mulut. Buang ke dalam tong sampah yang bertutup. Cuci tangan dengan air dan sabun. Sekian Buletin UKAS edisi tengah hari bersama saya Lia Amira dan kru penerbitan. Patuhi perintah kawalan pergerakan, jangan pentingkan diri, ingat orang yang tersayang. Dapatkan berita terkini Sarawak setiap hari dengan melayari ukas.sarawak.gov.my atau di Facebook, Instagram, Twitter dan saluran YouTube Buletin UKAS. Salam UKAS.